Hi you all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Hari ni you all tengok Dr. Z formal sikit. Kita dekat meja working table Dr. Z ni. Okay. Yelah, maklumlah kita nak cakap tentang satu topik yang serius sedikit. Serius banyak. Yang meletup-letup kita dengar 2-3 hari ni, iaitulah berkaitan kerjasama antara keadilan dan UMNO. Okay. So semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim dah buat press conference dan nyatakan berlaku perbincangan yang positif antara pimpinan keadilan dan juga pimpinan UMNO, kan. Dan sebelum tu pun kita dah baca kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung Parti, dan kita juga baca kenyataan daripada YB Huzia Saleh, Ketua Wanita Keadilan Pusat. So menjawablah beberapa persoalan, tapi masih juga ramai yang bertanya-tanya, ada yang message Dr. Z, ada yang call Dr. Z, tanya pandangan dan sebagainya. Okey. So ialah yang menjadi tanya-tanya tu, orang tanya betul ke kan dalam keadaan macam ni. UMNO tu kita dah tahulah, they are full of corrupt leaders dalam UMNO tu. Tapi macam mana keadilan yang selama ni menentang UMNO dan UMNO Barisan Nasional lah dulunya, tapi sekarang nak bergabung pula, kan. UMNO tu dah bertaubat ke, kan. Lepas tu ni macam kerja gila ni buat macam ni. Kita lawan UMNO 20 tahun, tiba-tiba nak buat kerjasama pula, kan. We are talking about orang kata luka yang kita lalui, kan, bila pilihan raya yang lepas GE14 kita ada coalition pact, kan, dengan Pakatan Harapan terbentuk tu, dan kita bekerjasama dengan orang yang paling, maknanya the master planner of the permasalahan yang kita hadapi tu. Kenapa we come up with keadilan tu, Tun Mahathir, dan kita lalui apa yang kita lalui sekarang, okey. Langkah syaratan dan akibatnya, dan sekarang ni kita berada dan maknanya kita kerajaan Pakatan Harapan jatuh dan kita sebagai pembangkang sekarang. So those are the memories, those are the pains that people are masih, maknanya luka tu masih basah lagi, orang kata, kan. So ni nak kerjasama dengan UMNO pula, kan. So kita kena address lah masalah dan permasalahan atau persoalan-persoalan yang dinyatakan oleh rakan-rakan kita. Okey, semalam pun Datuk Seri Anwar Ibrahim dah nyatakan dalam kenyataan akhbar itulah, kan, tentang berlaku perbincangan-perbincangan yang positif antara beliau atau pimpinan-pimpinan parti, beberapa orang, dengan pimpinan-pimpinan UMNO, kan. So apa dia perbincangan-perbincangan positif? Mestilah orang pun tertanya-tanya, sebab ialah nak dekat-dekat pilihan raya ni, positif main macam mana, kan. So Datuk Seri dah sebut perbincangan positif tu adalah perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan masa depan Malaysia, kan. Macam mana ekonomi Malaysia pasca COVID, kan, benda-benda yang kena address lah. Kehidupan rakyat yang makin susah, ramai yang tak ada kerja, kan, ramai yang terkesan akibat daripada pandemik ini, kan. Lepas tu tentang vaksin, lepas tu macam-macam lah, kan. Dan Datuk Seri sentuh juga pasal agensi kerajaan yang dipergunakan oleh political master untuk memberi pressure, untuk memberi orang kata tekanan kepada pemimpin-pemimpin pembangkang sehingga mereka terpaksa lompat ke sebelah sana, kan. All those things lah, kan. We are talking about separation of powers, but things are not getting better, but jadi semakin hari semakin teruk di bawah pimpinan Perikatan Nasional ni, kan. So those are the things yang Datuk Seri kata beliau berbincang dengan pimpinan-pimpinan UMNO. Yalah, walaupun pimpinan UMNO itu ada yang kata tak ada apa-apa pun, tak ada perbincangan pun yang berlaku, kan. Tapi to me, what is wrong with perbincangan, kan. Perbincangan tak ada masalah, cuma yang jadi masalah persoalan tu apabila orang kata sehingga
tahap mana perbincangan itu berlaku. Yalah kan, bila dekat pilihan raya ni orang berceritalah kerjasama tu maksudnya kerjasama sehingga pilihan raya akan datang ke kan. So pilihan raya yang apabila kita katalah ada kerjasama sampai kerjasama yang macam mana, adakah we are going to have a coalition pact or just benda tu mungkin electoral pact sahaja kan, macam mana. So those are the things yang menjadi tanda tanya kepada mereka-mereka yang celik politik lah di luar sana kan. They really wanted to know what's next, what will be the future of keadilan kan. Ialah dengan macam-macam beritanya tentang Pakatan Harapan, ada yang ialah maksudnya we are open kepada maksudnya pandangan, perbezaan pandangan. Jadi ialah tapi you all masih nampak bahawa Pakatan Harapan tu masih bersama dan Pakatan masih utuh kan. Benda-benda macam itulah kan. So perbincangan tu tak salah, of course tak salah kan. Tapi akhirnya apa yang orang nak tahu ialah adakah esok bila berlaku pilihan raya Keadilan atau Pakatan Harapan akan bergabung dengan UMNO. Apa formulanya kan? So people are talking about kali ini pilihan raya akan datang ni yang menjadi faktor penentunya adalah undi Melayu. Okay. So we have went through a lot of pilihan raya kecil selepas daripada Pakatan Harapan menang federal kemarin hari itu. Kan, jadi pilihan raya kecil yang selepas ada pergabungan antara PAS dan UMNO kita nampak maksudnya terkesan Pakatan Harapan terkesan kebanyakan kursi itu kalah, kita kalah. Dan gabungan PAS dengan UMNO memang gel up dan memberi keputusan yang macam tu. So apabila berlaku syaratan dan jadi pula macam ni, UMNO pun dah banyak menyatakan ketidakpuasan hati dengan kerajaan Perikatan Nasional. Makanya kali ini macam mana kan? So, ialah bila kita kata ada perbincangan antara dengan UMNO, perbincangan yang positif, dan UMNO pula pimpinan UMNO pula keluarkan kenyataan yang mengatakan benda itu tak berlaku kan. So is confusing. But to me, pada Dr. Zack, apapun formula yang nak dipakai tu kita kena fikirkan kan, formula yang macam mana, Pakatan Harapan plus kan. Ataupun ada juga yang kata Pakatan Harapan akan berpecah, maka Keadilan akan come up bertanding sendirian. Mahatlah, we will never know. Setakat ini apa yang kita tengok, walaupun berlaku pandangan yang berbeza, tapi saya nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim memainkan ataupun menerima pandangan yang berbeza itu, agree to disagree, dan akhirnya kita bersama dan Datuk Seri masih lagi memimpin Pakatan Harapan. Itu for sure lah setakat hari ini. So itu yang kita nampak. So apa formula yang terbaik untuk seperti yang saya sebut tadi, memenangi undi Melayu pada pilihan raya umum yang akan datang? Wallahualam. It could be a coalition pact. Coalition pact ni dia lebih, maksudnya macam contoh apa yang kita pilihan raya umum yang lepas lah. Maksudnya Pakatan Harapan terbentuk. Pakatan Harapan terdiri daripada 4 parti gabungan menggunakan satu lambang kan. Jadi yang itu Keadilan, DAP, kemudian Amanah plus Masa Bukan Pejuang PBBM lah kan. Okay. Itu formula yang dipakai sebagai coalition pact. Kemudian we are talking about, ada juga suara-suara macam apa yang Walbi Fuzia sebut, electoral pact kan. Electoral pact ni maksudnya kita sebagai contohnya Pakatan Harapan as a parti yang besar, gabungan yang besar, plus yang lain tu. So plus yang lain tu apa? Plus yang lain mungkin plus UMNO, or plus Warisan, or plus Pejuang, or plus apa lagi kan. Itu dipanggil electoral pact. Tetapi apa pun maksudnya formula selepas menang tu dia kena ada lah kan. So kalau misalnya sekarang ni kita macam winner takes all, winner takes all is the usual formula yang Malaysia gunakan sebelum ni. Tapi mungkin selepas ini bila ada electoral pact macam ni mungkin berbeza pula kan. So maksudnya apa dia, yang tu saya tak boleh nak apa kata
nak cakap lebih-lebih lah kan, because benda tu masih dalam ding dong lah, masih dalam perbincangan lah. So begitu. Okay, ini orang tanya pula, apa pandangan Dr. Zack? Secara peribadi lah, secara peribadi Dr. Zack adalah orang yang datang dari latar belakang yang orang kata bukan politik lah kan. I was previously involved in NGOs dan sebagainya, awal-awal dulu lah, which is 20 years over. Dalam family ada lah macam abah atau orang kata keturunan atau blood politician dalam keluarga. Tapi itulah maksudnya pandangan Dr. Zack secara peribadi, bila kita masuk dalam keadilan ni, we have a very clear vision. Okay, yang kita nak bawa itu adalah agenda reform. So agenda reform tu kita dah maktubkan dalam deklarasi pematang pauh. Kita dah maktubkan dalam 18 prinsip perjuangan parti. Yang itu yang kita akan perjuangkan. So yang menjadi tanda tanya kepada even Dr. Zack, even kepada kawan-kawan, even kepada aktivis kan, adakah apabila kita katalah jadi kerjasama kan atau gabungan, sama ada coalition ke atau electoral pact ke bersama UMNO, adakah bahawa mereka-mereka daripada UMNO itu akan membawa agenda yang sama dengan agenda kita kan, iaitu agenda reform. Itu yang jadi kegusaran lah ataupun kerisauan lah kita di bawah ni kan. Knowing UMNO dah beberapa kali dah mereka kata kononnya nak bekerjasama dengan UMNO daripada SD yang hari tu lagi kan. Tapi akhirnya bila mereka dapat habuan, ada jawatan menteri, senyap, ada jawatan GLC, senyap. So macam mana pula kali ni kan, maksudnya kalau kita menerima mereka, adakah mereka akan memegang? Tapi itulah yang Datuk Sri katakan tadi kemarin, maksudnya atau sebelum tu pun Datuk Sri ada sebut, maknanya kalau kita menerima mereka pun, syarat yang pertama adalah mereka kena membawa agenda kita lah, maksudnya panci agenda reform itu mereka kena pegang. Itu syarat yang utama. Kalau tak, out you go. Okay? So jaminan itu yang kita nak kan. Ialah manusia mungkin berubah, anak sungai lagi kan berubah, ini kan pula hati orang kan. Itu peribahasa Melayu yang kita pegang daripada dahulu. So itulah, so kita harapkan sedemikian kegusaran itu kena diaddress lah, ya. Dan sekarang pula seperti yang kita tahulah, dan umum tahu bahawa ramai di antara yang MPs ataupun ahli-ahli parlimen yang di sebelah sini telah melompat ke sebelah sana atas alasan yang pelbagai. Ada kata di pressure, ada kata dibeli dan ada kata ditawarkan berbagai-bagai hal kan. So itu mereka saja yang tahu yang telah melompat ke sana tu. So itulah, so Dr. Zack harap clear apa yang kita bincang pada tengah hari ini. Dan itulah doa yang baik-baik, insya-Allah. Apapun yang paling penting ialah kita haraplah all this political turmoil ni akan segera berakhir. Kita mendoakan supaya Pakatan Harapan kekal bersatu, Datuk Seri Anwar terus kekal memimpin dan insya-Allah menjadi Perdana Menteri yang ke-9. Dan kita doakan mudah-mudahan negara kita akan pulih dengan segera, kita akan menang memerangi COVID-19 ini dan akhirnya pulih ekonomi kita dan kerajaan dan rakyat akan hidup lebih aman, damai dan juga terjamin kehidupan mereka. Jadi insya-Allah itu saja daripada Dr. Zack. So kita jumpa lagi sesi lain. Okay, all bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.